A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan lagi keizinan oleh Allah untuk dapat bersama-sama dalam majlis pembacaan kitab yang membicarakan tentang amalan-amalan yang membawa pelakunya kepada keridaan Allah serta kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan Allah kita diberikan terus peluang untuk bersama. Semoga majlis ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita sebagai sebab kepada tersebarnya kebaikan yang dibawa oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah terus menerus memberikan kebaikan kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat, berupa ucapan serta peringatan yang terus menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita sekarang berada pada bulan Rabiul Anwar, bulan kelahiran junjungan mulia kekasih hati, mahkota seluruh kita semua, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur pada Allah yang telah merezekikan kepada kita Nabi ini. Allah sendiri telah menyatakan bahawa Nabi adalah satu kurniaan. Qala Allah Subhanahu wa taala, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada orang mukmin. Qad manallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah memberikan kurniaan ke atas kaum mukminin apabila Allah telah mengutuskan seorang nabi daripada kalangan mereka sendiri. Syukur pada Allah yang telah merezekikan kita untuk bersama-sama dalam keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kekeluargaan besar ini akan menyebabkan kita memiliki hati yang bersih, memiliki amalan yang baik, yang kesemuanya adalah ke arah mencari keridhaan Allah dan mencari kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita akan melihat amalan yang kedua yang membawa pelakunya kepada syurga Allah, iaitu imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan segala perkara yang tidak menggembirakan hati kita yang berada di jalan. Kita hilangkan sebarang benda yang menyesakkan hati kita, yang menyusahkan kita yang berada di jalan. Itu akan menyebabkan pelakunya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua yang bersama kita pada hari ini, dan saya ucap terima kasih kepada Ustaz Muhdi yang telah memudahkan kita dengan mendatangkan salawat yang akan kita jadikan sebagai mukaddimah dalam setiap majlis kita. Begitu juga kepada seluruh pendengar, kepada saudara Syatir Al-Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kita semua gembira kerana Nabi, dan sesiapa yang gembira kepada Nabi, yang berkait dengan Nabi, moga-moga Allah tidak akan mensia-siakan kegembiraannya. Allahumma amin. Baik, tanpa membuang masa, marilah kita sebelum memulakan majlis kitab ini, kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi alaihi salatu wasallam sebanyak 11 kali berdasarkan salawat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Syekh Musa Ad-Darir, sebagaimana yang termaktub dalam kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah. Rasulullah telah hadir dalam mimpi Syekh Musa Ad-Darir dan memberikan salawat ini kepada beliau. Dan alhamdulillah, dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini, sewaktu kita membaca kitab An-Nafhatul Ilahiyah, kita telah pun berjaya membaca salawat ini sebanyak 1000 kali, dan kita akan menjadikan semua majlis-majlis yang kita adakan yang berkait dengan baginda Nabi SAW, kita mulakan dengan kita menyebut selawat kepada Nabi. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, moga-moga Nabi redha kepada kita, lalu segala ilmu yang kita timba selepas itu semuanya bermanfaat. Allahumma amin.
Kita baca 11 kali insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات
في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berselawat ke atas Nabi alaihi salatu wassalam sebanyak 11 kali. Moga-moga khususnya esok yang menurut kebanyakan pandangan para ulama mengatakan besok adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita dapat berpuasa pada hari Khamis besok, moga-moga kita juga memperbanyakkan salawat ke atas Nabi alaihi salatu wassalam. Cubalah untuk kita dapat 1000 kali bersalawat besok. Moga-moga ianya akan menggembirakan kedua belah mata kita sewaktu kita pulang kepada Allah, kerana Allah tidak akan sama sekali mengecewakan segala kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil. Apatah lagi kalau kebaikan ataupun perkara baik yang kita lakukan itu berkait dengan kekasih Nabi, kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahalah untuk besok kita dapat berselawat sebanyak 1000 kali sekurang-kurangnya. Saya ajak diri saya dan daripada semua kita, selain daripada kita berpuasa niat puasa hari Khamis, dalam masa sama kita juga berpuasa demi meraihkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tambah dengan kita berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan jumlah yang agak istimewa sedikit berbanding dengan hari-hari yang lain. Kalau dapat 1000 kali, dapat lebih, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita berusaha untuk kita dapat memperbanyakkan selawat ke atas kekasih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kebaikan kepada kita berada dalam bulan Rabiul Anwar, bulan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Moga-moga Allah akan terus menjadikan hati kita subur dengan mencintai, merindui, mengasihi, dan seakan-akan kita ni diciptakan Allah untuk menjadi kekasih Nabi alaihi salatu wassalam. Moga-moga Allah Ta'ala menerima segala yang kita lakukan. Allahumma amin. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa membuang masa, mari kita membaca kitab karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari yang kedua yang telah pun kita mula membacanya. Sebelum ni kita baca kitab An-Nafhatul Ilahiyah, alhamdulillah selesai dalam sekitar 31-32 majlis begitu. Dan kitab yang kedua kita akan baca adalah kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibah lil Jannah, yang menceritakan tentang 40 amalan yang disebut sendiri oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahawa orang yang melakukan walaupun hanya satu amalan daripada 40 amalan ini, kerana Allah Subhanahu Wa Taala
dia akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menerima syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada pelakuan yang kedua, amalan yang kedua pada muka surat yang kelima, muka surat yang kelima, al-khaslatus tsaniyah imatatul adza 'anit tariq. Insya-Allah kita akan memasuki perbahasan ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Abdullah ibni Muhammad as-Siddiq al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamami minnatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, al-khaslatu tsaniyatu imatatul adza 'anit tariq. Al-khaslatu tsaniyatu imatatul adza 'anit tariq. Amalan yang kedua yang membawa pelakunya kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah menghilangkan sebarang benda yang tidak menyenangkan. Al-adza ni boleh kita kata benda keji, benda yang kita tak suka, benda yang tidak disukai, menghilangkan segala benda yang tidak disukai daripada jalan, Kalau kita tengok tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab-kitab sahih dan juga di kitab-kitab hadis yang lain akan dibicarakan tentang kebaikan orang yang menghilangkan segala benda yang tidak baik di jalan. Maknanya kita dapat tahu di sini betapa Islam mahu para penganutnya memberikan keselesaan kepada seseorang. Mungkin kita rasa benda tu macam tak ibadah. Kita faham ibadah mungkin solat, selawat, puasa. Tetapi sebenarnya memberikan kegembiraan kepada seseorang itu adalah merupakan ibadah yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Sahih Al-Imam Al-Muslim ada satu bab, iaitu babu fadli izalatil adza 'anit tariq. Bab yang membicarakan tentang kelebihan seseorang menghilangkan segala benda yang tidak disenangi daripada jalan. Lalu Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu sewaktu menghuraikan hadis-hadis riwayat Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kushairi, Imam An-Nawawi telah menyatakan hadhil ahadithul mazkuratu fil babi zahiratun fi fadli izalatil adza 'anit tariq sawa'un kana al-adza syajaratan tu'zi aw ghusna syaukin aw hajaran yu'tharu bihi aw qazaran aw jifatan wa ghaira dhalik wa imatatul adza 'anit tariq min syu'abil iman kama sabaqa fil hadits sahih wa fihi tanbih ala fadilati kulli ma nafa'al muslimin wa azala anhum darara. Kalau kita tengok Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, sebelum beliau menghuraikan hadis-hadis tersebut, beliau memberikan satu konklusi, satu kesimpulan bahawa hadis-hadis yang disebutkan ini, yang insya-Allah kita juga akan mempelajarinya, ini adalah menunjukkan kelebihan menghilangkan benda-benda yang tidak digemari, yang tidak disukai daripada jalan. Sama ada benda yang tidak digemari tersebut adalah merupakan pokok yang mengganggu, pokok yang menyusahkan. Bayangkan kalau orang nak naik motor pun susah sebab ada pokok tumbang. Jadi kita hilangkan pokok tersebut, kita buang pokok itu daripada berada di jalan. Atau di jalan itu ada dahan yang berduri, ada ranting yang berduri, akan menyebabkan kesusahan bagi orang yang berjalan. Atau ada batu, batu yang kalau orang berjalan orang boleh terjatuh, orang tak perasan, orang boleh pijak, orang boleh terjatuh. Ataupun benda-benda yang bersifat najis, contohnya ada benda yang benci, yang jijik yang berada di situ. Ataupun ada bangkai, bangkai katakan bangkai tikus ke, bangkai kucing ke. Jadi semua ini adalah merupakan benda-benda yang tidak disukai di jalan, yang kita dituntut untuk menghilangkannya supaya dapat memberikan keselesaan kepada orang ramai. Yang kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu,
menghilangkan perkara-perkara yang tidak disukai ini daripada jalan, ini merupakan salah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Maknanya orang yang memiliki iman yang sempurna, dia akan tidak suka kalau ada benda yang menyusahkan orang lain. Sebab benda itu juga menyusahkan diri dia. Nabi SAW dalam hadis pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman. Maksud dia, kata para ulama, tidak sempurna keimanan seseorang sehinggalah dia suka untuk saudara dia apa yang disuka untuk diri dia. Kita sendiri suka tak kalau kita berjalan tiba-tiba ada benda menyusahkan kita? Kita tak suka. Maka kita dan juga sahabat kita, orang Muslim yang lain, orang mukmin yang lain sebenarnya adalah sama. Bahkan bukan sekadar orang mukmin, orang yang bukan Islam juga, mereka adalah saudara kita dari segi nasab keturunan. Kita satu keturunan, semuanya daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka sebagaimana kita tidak suka perkara-perkara tersebut menimpa diri kita, kita juga tidak suka perkara tersebut menimpa diri orang lain. Kalau itu sudah ada, maka kita lakukan perkara itu, maknanya orang itu memiliki satu cabang yang menunjukkan kesempurnaan keimanan dia kepada Allah dan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini yang menyatakan bahawa menghilangkan kotoran, menghilangkan benda-benda yang tidak disukai daripada jalan, ini merupakan apa yang telah disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Dan kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, ini juga menunjukkan bahawa betapa besarnya kelebihan orang yang memberikan manfaat kepada orang Islam dan betapa besarnya kelebihan orang yang menghilangkan kemudaratan daripada kaum muslimin. Walaupun disebut tentang orang Islam, maknanya bukanlah kita dengan orang Islam kita buat baik, dengan orang bukan Islam kita tak buat baik. Tidak juga begitu. Cuma disebut secara umum kerana biasanya orang Islam dia akan duduk dalam kelompok ataupun dalam penempatan yang mungkin kebanyakannya adalah orang-orang Islam juga. Namun katakan kita duduk dalam satu penempatan yang jiran-jiran kita ada yang bukan Islam, maka adakah kita perlu menyakitkan hati mereka? Tidak. Mereka juga adalah saudara kita dari segi nasab keturunan. Dan kita sentiasa memohon kepada Allah agar Allah membuka hati mereka untuk berfikir dan juga menerima agama Islam. Sebagaimana kita gembira dengan Islam, kita juga mahu mereka gembira dengan Islam. Jadi ini adalah merupakan satu mukaddimah yang baik yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam kitab beliau Al-Minhaj fi Syarh Sahih Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj, ataupun lebih dikenali dengan nama Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Jadi beliau menyatakan konklusi daripada hadis-hadis ini, kesimpulan daripada hadis-hadis yang bakal kita pelajari ini, betapa besarnya orang yang melakukan kebaikan dan memberikan kesenangan dan kerehatan kepada orang ramai, khususnya kepada kaum muslimin. Baik, kata Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم في صحيحه. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda telah bersabda, sesungguhnya saya benar-benar telah melihat seorang lelaki. Subhanallah, subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, saya benar-benar telah melihat seorang lelaki. Sebab kebetulannya yang berlaku ketika itu ada seorang lelaki yang telah menghilangkan satu pohon yang mengganggu di jalan. Jadi Nabi menyatakan kepada para sahabat dan juga kepada kita, sesungguhnya saya benar-benar telah melihat seorang lelaki yang dia ini mundar-mandir dalam syurga, ke sana ke sini dalam syurga, disebabkan satu pohon yang dia telah memotong pokok tersebut, yang pokok itu berada di tengah jalan. Maknanya ada satu pokok ganggu orang ramai. Orang, kita boleh bayang zaman Nabi alaihi salatu wasallam, orang jalan ketika itu walaupun tak ada kereta tapi ada kuda. Kadang-kadang orang jalan kaki. Jadi kalau pokok itu mengganggu, mungkin pokok duri, mungkin pokok yang menyusahkan orang Islam dan juga penduduk Madinah ketika itu, lalu ada satu orang lelaki ni dia ambil tindakan, dia pun buang, dia telah memotong kayu-kayu tersebut dan dia buang kayu-kayu itu daripada terus berada di jalan yang kayu-kayu dan juga pokok itu telah menyusahkan orang-orang Islam yang ingin melalui jalan tersebut.
tindakan dia itu, kata Nabi SAW, saya benar-benar telah melihat lelaki itu bermundar-mandir ke sana ke sini dalam syurga, disebabkan hanya kerana dia telah memotong pohon tersebut. Jadi maksud mundar-mandir ni, kata Al-Imam An-Nawawi, maksud dia telah begitu berasa nikmat, dia berasa begitu seronok di dalam syurga. Dia nak pergi ke situ ambil nikmat dalam syurga ni, dia pergi ke situ pula dalam syurga, dia pergi rasa nikmat yang seterusnya. Dia jadi ke sana ke sini merasai nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. Kenapa? Nabi sebut kerana disebabkan satu batang pokok yang orang ini telah memotongnya dan membuangnya daripada jalan. Jadi di sini kita dapat tengok, subhanallah, betapa pertamanya, subhanallah, kalau ikut dalam riwayat-riwayat lain, lelaki itu bukannya lelaki pada bukan lelaki yang hidup pada zaman-zaman yang telah lepas, tapi sebaliknya memang lelaki yang hidup pada zaman Nabi SAW. Namun Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada Nabi apa yang bakal berlaku kepada orang tersebut. Bahawa orang itu, Nabi tengok betul-betul dia itu sedang mundar-mandir dalam syurga, walaupun ketika itu dia masih berada di dunia. Mana Allah Ta'ala telah membuka kepada Nabi SAW apa yang bakal berlaku kepada lelaki tersebut. Lalu Nabi menyatakan kepada kita, orang itu masuk ke syurga Allah, dan Nabi dah tengok dah dia. Nabi dah tengok dah, Allah buka kepada Nabi apa yang bakal berlaku kepada orang tersebut. Nabi tengok dia akan datang, akan bergembira dan berseronok dalam syurga, disebabkan kerana dia memotong satu batang kayu, satu batang pohon yang telah menyusahkan orang Muslim sewaktu mereka melalui jalan tersebut. Rawahu Muslimun fi sahihihi. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Wa fi riwayatin lahu. Di dalam riwayat lain, di dalam riwayat yang lain, yang mana hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan sanad beliau yang bersambung sampai kepada Al-Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra rajulun. Rasulullah sebut, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin faqal wallahi la unahhiyanna hadha 'anil muslimin la yu'zihim fa udkhilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, ada satu orang lelaki, dia telah melalui, dia sedang berada di jalan. Lepas tu dia telah lalu dengan satu ranting pohon yang berada di tengah-tengah jalan. Dia melalui satu ranting pohon yang berada di tengah-tengah jalan. Lalu lelaki ini berkata, demi Allah, saya benar-benar akan mengelakkan, akan mengesampingkan kayu ini daripada orang Islam. Kerana supaya kayu ini tidak akan menyusahkan, tidak akan menyebabkan orang Islam rasa tidak selesa. Maknanya dia buat itu memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala sungguh. Dia nak supaya orang lain senang. Sebab dia tidak senang ada pokok itu. Lalu dia ambil pokok tu, dia buang ranting yang mengganggu orang Islam tersebut, supaya orang Islam yang lain tidak merasai kesusahan yang dia rasa. Dia dah susah dah. Dia tak nak orang lain pun susah macam dia rasa. Dia nak biarlah dia yang susah, tapi bukan orang lain yang susah. Lalu kata Nabi SAW, fa'udkhilal jannah. Lelaki itu telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, para hadirin rahmati Allah, maknanya zaman hari ini kalau kita di kawasan perumahan kita, biasanya tak adalah kayu-kayu besar begitu. Namun kalau zaman Nabi SAW satu ketika dahulu, kadang-kadang ada kayu. Kalau yang tinggal di kampung, memang kadang-kadang kita jalan-jalan, kayu pokok jatuh, jadi menyebabkan kereta pun mungkin tak boleh nak lalu ataupun jadi susah. Maka orang yang telah membuang kayu tersebut supaya orang lain selesa, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kecil pada pandangan dia mungkin, namun tidak kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi musnadai Ahmad wa Abi Ya'la an Anas radhiyallahu anhu qala kanat syajaratun tu'dhi an-nas fa'azalaha rajulun an tariqin nas. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falaqad ra'aituhu yataqallabu fi zilliha fil jannah. Falaqad ra'aituhu yataqallabu fi zilliha fil jannah.
dalam Musnad Al-Imam Ahmad, begitu juga dalam Musnad Al-Imam Abu Ya'la, dengan sanad kedua-dua orang imam ini sampai kepada Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas telah berkata, kanat syajaratun tu'dhin nas. Ada satu pokok yang mana pokok itu telah menyusahkan orang ramai. Pokok itu telah berada di jalan, lalu orang nak lalu jalan tu jadi susah. Fa'azalaha rajulun an tariqin nas. Lalu ada satu orang lelaki, dia telah mengesampingkan pokok itu daripada jalan orang ramai. Dia ambil pokok tu, dia pergi buang supaya orang boleh lalu jalan tu dengan mudah. Lalu kata Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, saya benar-benar telah melihat lelaki itu bermundar-mandir di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, berada di dalam naungan fi zilliha fil jannah. Kalau kita tengok dalam dalam hadis ini tidak disebut fi zilliha, di dalam bayangannya. Bayangannya tu balik kepada siapa? Yang saya faham wallahu taala alam balik kepada pokok sebab cerita kita tentang pokok. Kanat syajaratun tu'dhin nas fa'azalaha fa'azala hadha ar-rajul hadhihi syajarah. Lalu Nabi kata falaqad ra'aituhu yataqallabu fi zilliha. Jadi kata Nabi SAW, saya benar-benar telah melihat lelaki ini mundar-mandir ataupun kesana ke sini, berada di bawah bayangannya. Jadi secara zahirnya wallahu taala alam, iaitu di bawah bayangan pokok tersebut di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang saya fahamnya wallahu taala alam, Allah Taala menjadikan pokok yang mengganggu orang ramai tadi, yang telah dibuang oleh lelaki tadi, Allah Ta'ala jadikan pokok itu ada dalam syurga. Lalu lelaki tadi merasa nikmat berada di bawah bayangan pohon itu. Kita duduk di atas dunia, kalau tengah panas duduk bawah pokok pun kita dah seronok. Kita rasa seronok, kita rasa tenang. Bayangkan kalau pokok itu pula adalah pohon yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syurga tak ada panas, tak ada benda yang menyusahkan. Tiba-tiba berada pula di bawah bayang pokok. Dalam keadaan matahari bukan ada dalam syurga. Tapi pokok tu boleh pula ada bayang. Allah Ta'ala Maha berkuasa atas dunia ni. Kalau satu benda berbayang mesti ada panas. Malam tak ada bayang. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala jadikan di syurga nanti, walaupun tak ada matahari yang memanas dalam syurga, namun pohon itu ada pula bayang. Pohon yang berada dalam syurga itu yang berbayang, lelaki tadi bersenang lenang di bawah naungan bayangan pohon tersebut. Sewaktu lelaki itu berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maknanya kalau kita tengok merupakan kelebihan yang jelas-jelas dilakukan oleh seorang lelaki yang telah membuang pohon yang telah mengganggu orang ramai sewaktu mereka ingin melalui satu jalan. Lalu kata Al-Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari, bila datangkan lagi hadis-hadis yang seterusnya, warawal Bukhari fil adabil mufradi anil Mustanir ibn al-Akhdar ibn Muawiyah ibn Qurrah an jaddihi qal kuntu ma'a Ma'qil ibn Yasarin fi ba'd at-turuqati famararna bi adhan fa'amatahu 'an at-tariqi fara'aytu mislahu fanahaytuhu fa'akhadha bi yadi wa qala ya ibn akhi ma hamalaka 'ala ma sana'ta qultu ya 'am ra'aytuka sana'ta shay'an fa sana'tu mislahu faqala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. Yang bermaksud Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab hadis beliau yang dipanggil Al-Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari biasa kita tahu yang masyhurnya Imam Bukhari dia Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Al-Imam Al-Bukhari ada banyak lagi kitab-kitab beliau. Beliau ada kitab At-Tarikh. Beliau ada kitab, contohnya yang terkenal lagi, kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi kitab Al-Adabul Mufrad ini merupakan hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, yang kesemuanya menjurus kepada agar orang Islam menjadi orang yang beradab. Adab dengan Allah, adab dengan ibu bapa, adab dengan kaum muslimin, adab dengan dari sudut akhlak. Maknanya bukan semata-mata seorang yang berilmu tapi mempunyai jiwa yang begitu mulus, jiwa yang begitu baik dengan Allah, baik dengan ibu bapa, baik dengan keluarga, baik dengan seluruh kaum muslimin. Jadi dalam kitab itu Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan hadis dekat 1000 lebih. Lebih kurang dalam 1000 lebih
hadis yang beliau telah datangkan. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Bila sebut ada dhaif ni kita tahu, hadis dhaif. Zaman hari ni bila sebut ada dhaif macam dia tu hadis maudhu'. Ada orang ataupun kadang-kadang kita dibawa seakan-akan bila hadis itu tidak sahih, mandi adalah bila hadis itu tidak sahih, kita faham hadis ni tak betul dah. Sedangkan hadis apabila dia tidak sahih, mungkin dia hasan, mungkin dia dhaif, mungkin dia maudhu'. Maudhu' maknanya hadis yang bukan ucapan Nabi, rekaat. Namun Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan dalam kitab beliau hadis-hadis yang ada juga hadis-hadis yang dhaif, iaitu hadis-hadis yang tidak kuat dari segi untuk menjadi hujah dalam hukum hakam fiqh. Namun hadis dhaif tidak menjadi masalah untuk kita berpegang dengan hadis dhaif tersebut, yang mana ia menggalakkan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang perbuatan baik itu kita dah tahu dah memang boleh. Menggalakkan kita buat baik dengan ibu bapa. Memang dalam Quran pun kita jumpa Allah Ta'ala suruh buat baik dengan ibu bapa. Tiba-tiba ada pula sokongan yang menjurus, yang menggalakkan lagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada ibu bapa contohnya. Tapi hadis itu dhaif. Tak ada masalah untuk kita sebarkan kepada orang ramai supaya orang ramai beramal dengan hadis-hadis dhaif tersebut. Cuma hadis dhaif tidak boleh menjadi dalil untuk masalah-masalah fiqh. Melainkan kalau hadis dhaif tadi sudah diangkat status menjadi hadis hasan. Jadi dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, dengan sanad Al-Imam Al-Bukhari sampai kepada seorang perawi yang bernama Al-Mustanir bin Al-Akhdar bin Muawiyah bin Qurrah. Beliau ni nama Mustanir bin Al-Akhdar bin Muawiyah bin Qurrah. Kalau kita tengok seorang-seorang ni, yang beliau ini adalah merupakan keturunan sahabat Nabi SAW. Kerana moyang beliau yang bernama Qurrah. Qurrah ini adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW. Jadi moyang beliau sahabat Nabi, datuk beliau adalah merupakan tabi'in. Datuk beliau merupakan tabi'in walaupun bukan sahabat Nabi. Jadi beliau ni merupakan cicit kepada seorang sahabat Nabi SAW. Lalu beliau telah meriwayatkan kisah ini, hadis ini daripada datuk beliau yang merupakan seorang tabi'in, yang bernama Muawiyah ibni Qurrah, yang merupakan seorang tabi'in. Jadi Sayyidina Muawiyah ibni Qurrah ini yang merupakan seorang tabi'in telah menceritakan pula, si datuk cerita kepada si cucu. Jadi kata Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, kalau kita tengok sanad hadis, di situ pun kita boleh belajar bahawa jangan seseorang alim itu, seseorang yang ada pengetahuan agama itu, jangan dia hanya berasa keperluan ilmunya itu perlu disebarkan kepada orang ramai, tapi dia terlupa pula kepada ahli keluarga dia. Kalau kita tengok dalam sanad hadis, kita akan jumpa kadang-kadang hadis itu diriwayatkan oleh cucu, yang cucu dengar daripada ayah dia dengar daripada ayah dia. Maksudnya seorang anak dengar daripada ayahnya pula dengar daripada ayahnya. Jadi sanad tu kadang-kadang daripada seorang cucu sambung kepada datuk yang tengah-tengahnya adalah merupakan anak si cucu, ayah si cucu tadi. Dalam sini contohnya, datuk ni iaitu Sayyidina Muawiyah bin Qurrah, beliau cerita pada cucu beliau yang bernama Al-Mustanir, yang beliau ini pernah mendengar daripada seorang sahabat Nabi cerita begini. Jadi maknanya kita kalau ada pengetahuan, jangan kita fikir untuk orang. Jangan kita lepas pandang kepada ahli keluarga kita. Kerana mereka lah yang paling dekat dengan kita, dan mereka lah yang sepatutnya lebih awal mendapat kebaikan daripada kita sebelum orang lain dapat kebaikan daripada kita. Jadi datuk ni yang bernama Muawiyah ibni Qurrah, beliau telah berkata, kuntu ma'a Ma'qil bin Yasar. Saya satu ketika dahulu telah bersama dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Ma'qil ibni Yasar. Beliau pun, Sayyidina Muawiyah bin Qurrah ni pun anak sahabat. Jadi beliau telah menemui seorang sahabat Nabi yang lain bernama Sayyidina Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu. Jadi kata beliau, kuntu ma'a Ma'qil ibn Yasar fi ba'di turuqat. Saya telah bersama dengan Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala anhu melalui sebahagian jalan. Sebahagian jalan kami lalu sama-sama. Famararna bi azan. Lalu akhirnya kami telah melalui satu benda yang tidak menggembirakan hati kami. Satu benda yang menyusahkan orang ramai, yang benda itu ada di jalan. Fa'amatahu 'anit tariq. Lalu kata tabi'in yang bernama Muawiyah bin Qurrah, kata beliau, saya lihat Sayyidina Ma'qil ibn Yasar
beliau telah menghilangkan benda yang tidak menyenangkan orang Islam itu daripada jalan. Jadi dua-dua jalan, tiba-tiba ada benda yang menyusahkan. Seorang sahabat Nabi ni, beliau tak kata pun kepada si tabi'i ni, ambil benda ni menyusahkan orang ni, awak buat. Walaupun beliau inilah statusnya sahabat Nabi, bukannya biasa-biasa. Bukan biasa-biasa sahabat Rasulullah ni. Maknanya sehebat-hebat mana wali Allah sekalipun tak akan mereka sampai kepada darjat seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kerana sebaik-baik manusia selepas generasi para Nabi dan para Rasul adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maknanya kalau kita dengar cerita wali Allah, nanti kita akan tengok seorang wali Allah yang terkenal yang bernama Bishr al-Hafi, yang sangat hebat, dekat hubungannya dengan Allah. Kita juga biasa dengar cerita-cerita wali Allah yang macam-macam, kehebatan mereka. Okey, walaupun wali-wali Allah ini orang yang sangat dekat dengan Allah, yang kadang-kadang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka karamah yang bercanggah dengan adat sesuatu perkara, tiba-tiba kalau kita lihat, walaupun mereka setinggi itu, tak akan ada mana-mana wali Allah yang mampu mencapai kedudukan di sisi Allah seperti kedudukan seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kerana Allah telah pun, kata Syekh Yusri bin Rushdi, guru kami, Allah telah pun memadankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia yang paling baik sekali di kalangan seluruh manusia. Maksudnya Allah telah memilih manusia yang paling baik sekali selain daripada para nabi dan para rasul, untuk manusia-manusia paling terbaik ini bersama, bersahabat, mengambil manfaat, bersuhbah dengan sebaik-baik makhluk Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sini pun kita dapat belajar, subhanallah. Jangan kita sebagai orang yang mungkin pada pandangan mata orang, kita ni orang yang tinggi kedudukan, orang hormat. Jangan kita bila tengok satu benda, kita pula pergi suruh orang buat, yang kita kira mengarah saja. Sebab apa? Sebab dalam satu kaedah panggil apa? Al-itharu fil qurbati makruh. Dalam satu kaedah yang diajar oleh para ulama sebut al-itharu fil qurbati makruh. Kita mengutamakan orang lain dalam ibadah itu adalah satu perbuatan yang makruh, satu benda yang tidak bagus. Walaupun tidak haram, tapi tidak bagus. Tetapi al-itharu fi dunya ataupun fil amwal masalan, ini adalah matlub. Kalau kita mengutamakan orang lain dalam isu-isu dunia, dalam isu-isu harta, itu diutamakan. Itu bagus. Contoh, kita ada makanan, kita pelawa orang, biarlah orang makan, jangan kita lapar pun tak apa, biar orang yang ni. Ataupun kita contoh ada kesenangan yang kita utamakan orang lain, kamulah yang ambil, bukan saya. Biarlah kita susah, orang lain senang. Itu bagus kalau dari sudut keduniaan. Adapun dari sudut ibadah, jangan utamakan orang lain. Sebab kita bila utamakan orang lain dalam ibadah, maknanya kita rasa macam pahala kita dah banyak. Pahala orang tu sikit, biarlah orang tu yang mendapat kebaikan sebab pahala kita dah banyak. Seakan-akan begitu. Sebab tu kalau kita lihat dalam kisah ini, sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyiduna Ma'qil ibni Yasar, beliau tak suruh pun tabi'in tersebut, iaitu Sayyiduna Muawiyah ibnu Qurrah tadi, beliau tak suruh pun tabi'in tersebut untuk si tabi'in ini yang membuang kotoran di jalan. Sebaliknya sahabat Nabi bukan biasa-biasa ni, bukan calang-calang ni, orang yang paling terbaik selepas generasi para Nabi. Beliau pula yang mengambil sendiri benda yang tidak elok itu dan dibuang daripada jalan. Cuma dalam kisah ni tak disebutkanlah apa benda-benda tu. Adakah ia duri, adakah ia batu, wallahu taala a'lam. Yang penting benda yang tidak disenangi yang berada di jalan. Lalu kata tabi'in yang bernama Muawiyah ibni Qurrah ini, kata beliau, saya telah melihat sahabat Nabi tersebut membuang benda tersebut. Beliau melihat Sayyidina Ma'qil ibn Yasar membuang kotoran tersebut, atau membuang benda yang tidak elok tersebut daripada jalan. Lalu kata tabi'in bernama Muawiyah ibn Qurrah ini, saya pula tengok ada juga benda yang tak elok yang juga berada di jalan, yang lain. Memang bukan ada satu saja, ada dua. Lalu dah satu tadi dibuang oleh sahabat Nabi, maka si tabi'in ini, beliau kata saya pun mengambil kotoran itu ataupun benda yang tidak elok itu, lalu saya pun buang daripada jalan. Fa akhadha biyadi. Lalu sahabat Nabi tadi
pegang tangan Sayyidina Muawiyah ibni Qurrah. Beliau pun pegang tangan Sayyidina Muawiyah ibni Qurrah yang merupakan seorang tabi'in. Lalu kata Sayyidina Ma'qil ibni Yasar, sahabat Nabi tadi, "Ya bna akhi, ma hamalaka ala ma sana'ta?" Wahai anak saudaraku, wahai anak bagi saudaraku, apakah yang telah menyebabkan engkau melakukan apa yang telah engkau lakukan? Maksudnya, apa penyebab sehingga kamu melakukan perbuatan tersebut? Maknanya, pertama, sahabat Nabi ni gembira. Sebab maknanya yang bersama dengan beliau bukan orang yang tak ada perasaan. Tengok ada benda, satu kebaikan, dia cepat tiru. Maksudnya, meniru kebaikan itu merupakan satu benda yang sangat menggembirakan hati sahabat Nabi tadi. Lalu apabila beliau melihat tabi'in tadi melakukan perbuatan yang sama, setelah mana sahabat Nabi tadi melakukan perbuatan tersebut, diikut oleh si tabi'in. Lalu sahabat Nabi tadi tanya kepada tabi'in tadi, apa yang menyebabkan kamu melakukan perbuatan tersebut? Jadi kita pun bagus juga. Kalau kita tengok kita buat satu benda yang baik, orang lain ikut, kita tanya, kenapa kamu buat benda tu? Mungkin orang itu dia buat atas dasar ilmu. Atau mungkin dia buat kerana dia nak tiru benda baik yang dia pun tak tahu kenapa benda itu dianggap baik. Mungkin begitu. Lalu, kalau dia tak tahu, kita boleh bagi tahu. Jadi bertambah keilmuan orang tersebut. Lalu sahabat Nabi tadi tanya kepada si tabi'in tadi, ma hamalaka, apakah yang telah menggendong kamu, yang telah menanggung kamu, yang telah menyebabkan kamu melakukan perbuatan tersebut? Qultu ya ammi ra'aituka sana'ta syai'an fa sana'tu mislahu. Wahai pak cik, saya melihat anda melakukan satu perbuatan, lalu saya pun melakukan sebagaimana yang kamu lakukan. Maknanya si tabi'in tadi, Sayyidina Muawiyah ni, beliau melakukan perbuatan tersebut kerana ingin meniru perbuatan baik yang dilakukan oleh tabi'in, oleh sahabat Nabi tadi. Memang secara fitrahnya kita akan tahu benda tu benda baik, sebab dia menyusahkan orang. Jadi bila kita tiru benda baik ini, menggembirakan hati sahabat Nabi tadi. Jadi kalau kita lihat, sahabat tadi gembira apabila perbuatan baik itu dilakukan oleh si tabi'in. Cuma dia tanya, kenapa kamu lakukan perkara tersebut? Lalu rupanya si tabi'in tadi, dia bukan melakukan kerana dia dengar hadis ke tidak. Beliau melakukan kerana ingin meniru perbuatan baik yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Jadi begitu juga kita. Kalau kita tengok ada seorang yang telah melakukan satu perbuatan yang baik, maka kita juga kalau boleh biar kita meniru perbuatan tersebut. Walaupun mungkin sekali dalam hidup kita, sekurang-kurangnya kita menjadikan orang itu mempunyai pahala kerana dengan sebab dia kita melakukan perbuatan tersebut. Man sanna fil islami sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang telah menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, maka apabila ada orang yang mengikut, yang melakukan kebaikan tersebut juga mendapat pahala. Jadi apabila disebut perkara itu kepada sahabat Nabi tadi, lalu Sayyidina Ma'qil ibni Yasar radhiyallahu taala anhu menyambut kepada tabi'in yang bernama Muawiyah tadi. Kata beliau, faqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man amata adhan min tariqil muslimin kutibat lahu hasanah wa man tuqabbilat minhu hasanatun dakhalal jannah. Kata beliau, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah menghilangkan satu benda yang tidak disukai daripada jalan orang-orang Muslim, ditulis bagi orang tersebut satu kebaikan, maksudnya satu pahala. Barang siapa yang sudah diterima satu pahala daripadanya, dan apabila Allah sudah menerima walau hanya satu pahala pun, dakhalal jannah, orang itu akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walau dia buat satu pahala sekalipun, dengan sebab satu pahala tadi dia akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita memandang kebaikan walaupun kecil pada pandangan kita, jangan kita memandang remeh perkara tersebut. Kerana dengan sebab kebaikan itu, Allah akan memasukkan pelakunya ke dalam syurga walau apa keadaan sekalipun, dengan syarat orang itu berjaya kembali kepada Allah di akhir hayatnya sebagai seorang Muslim. Sebab itu apabila seseorang Muslim
berjaya meninggal dunia sebagai seorang Muslim, dia sebenarnya, kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, dia telah menerima satu karamah yang sangat besar, iaitu dia telah berjaya mengakhiri hidup dia sebagai seorang Muslim. Maksudnya itu adalah karamah yang pasti. Sebab kalau seseorang itu memiliki karamah sewaktu hayat dia, mungkin secara akalnya tidak mustahil bahawa dia akan bertukar agama lalu mati sebagai seorang murtad. Wali'ayazubillah min zalik. Walaupun perkara itu tidak berlaku, insya-Allah biiznillah. Biasanya kalau dah dapat karamah, maknanya dia insya-Allah sampai ke akhir hayat dia akan jadi seorang yang baik dengan Allah Taala. Namun secara akalnya tidak mustahil kalau tiba-tiba di akhir hayatnya dia jadi seorang yang keluar pula daripada agama Islam. Namun kata Syekh Yusri bin Rushdi, apabila seseorang telah berjaya mengakhiri hidupnya sebagai seorang Muslim, sebenarnya ini merupakan satu karamah yang sangat besar, karamah yang telah menunjukkan bahawa dia telah berjaya menamatkan hidupnya sebagai seorang Muslim, lalu dia akan memiliki kunci ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita yang masih hidup, kita sentiasa risau, ya Allah, adakah hidup saya akan datang semakin baik atau bagaimana? Sebab tu kita tidak akan rasa selamat melainkan setelah kita berjaya mengakhiri hidup kita dengan kalimah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Kita berjaya mengakhiri hidup kita dalam keadaan kita tidak sama sekali menyengutukan Allah dengan apa benda sekalipun. Memang kita berjaya mati sebagai seorang mukmin, maka selesailah. Sebab tu kalau kita tengok datuk nenek moyang kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, yang mereka berjaya meninggal dunia sebagai seorang Muslim, sebenarnya mereka telah pun memiliki karamah yang sangat-sangat membahagikan diri mereka, iaitu mereka akan ke syurga Allah biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, daripada kisah ini kita dapat tengok antara pengajarannya, kalau kita dapat hayati, subhanallah, kalau seseorang itu dia ada ilmu, jangan dia lokek untuk dia melakukan satu perbuatan. Dia ada satu pengetahuan, dia buat. Maka apabila dia melakukan perbuatan tersebut, mana tahu ada orang ikut, main dia dapat pahala. Dalam masa yang sama, kalau tengok ada orang ikut, jangan segan untuk tanya, kenapa kamu lakukan perkara tersebut? Sebab mungkin orang itu meniru semata-mata, dia tak tahu sebab apa. Walaupun dia tak rugi, dia dapat pahala juga. Namun apabila dia meniru semata-mata, dan kita pula melakukan atas dasar kerana ada sabdaan Nabi ataupun ada ayat Al-Quran yang menyuruh perkara tersebut, lalu kita sampaikan kepada dia, maka bertambahlah pengetahuan orang yang telah melakukan kebaikan kerana meniru perbuatan kita tersebut. Maka sebab itu orang yang dia bersama-sama dengan orang soleh, dia tidak akan rugi. Bersama-sama dengan orang soleh tidak akan rugi. Yang rugi apabila kita bersama dengan orang yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkawan dengan orang soleh, berkawan dengan orang yang dekat dengan Allah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tambahan kalau kita tengok dalam Al-Adabil Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari, dan kita cari hadis yang baru saja kita selesai baca tadi, kita akan menemui sebenarnya lafaz hadisnya berbeza dengan apa yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Maka tahulah kita bahawa Syekh Abdullah Al-Ghumari, bila beliau kata hadis ni telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan kita Al-Adabul Mufrad, iaitu secara kisahnya, bukan secara lafaz hadisnya. Untuk pengetahuan semua, kalau kita buka dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kita akan menemui Al-Imam Al-Bukhari sebut, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Khalil bin Ahmad qala haddatsana Al-Mustanir bin Akhdar qala haddatsani Muawiyah bin Qurrah qala kuntu ma'a Ma'qil al-Muzani fa amata azan 'ani at-tariq fa ra'aytu shay'an fa badartuhu fa qala ma hamalaka 'ala ma sana'ta ya ibn akhi qala ra'aytuka tasna' shay'an fa sana'tuhu. Lalu kata sahabat Nabi tadi, qala ahsanta ya ibn akhi. Ini ada tambahan Jadi sahabat Nabi tadi bila tanya kepada tabi'in yang bernama Muawiyah bin Qurrah, lalu kata Sayyidina Ma'qil ibn Yasar al-Muzani tanya kepada tabi'in yang bernama Muawiyah bin Qurrah, kenapa kamu lakukan perbuatan tersebut? Lalu kata Sayyidina Muawiyah ibn Qurrah yang merupakan seorang tabi'in, ra'aituka tasna' syai'an fa sana'tuhu. Saya tengok kamu melakukan satu perbuatan, lalu saya pun melakukan perbuatan yang sama. Lalu kata sahabat Nabi iaitu Sayyidina Ma'qil ibn Yasar al-Muzani, kata beliau, ahsanta ya ibn akhi. Bagus kamu bagus kamu wahai anak saudaraku. Jadi di sini kita dapat belajar lagi satu pengajaran, bahawa kalau kita tengok ada orang buat kebaikan,
kita kena bagi dorongan kepada dia. Bagus kamu, bravo. Orang mesti kata bravo alaik. Bagus kamu, tahniah kamu telah melakukan. Kita sebenarnya memberikan dia satu galakan tu. Bila kita orang buat baik, kita puji, sebenarnya dalam masa yang sama orang itu merasai bahawa dia telah melakukan satu benda yang tidak sia-sia, dan dia menggalakkan orang itu untuk meneruskan perbuatan baik tersebut. Jadi sahabat Nabi kata, ahsanta ya ibn akhi, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, man amata adhan an tariqil muslimin kutiba lahu hasanah wa man tuqabbilat lahu hasanah dakhala al-jannah. Jadi riwayatnya ada sedikit perubahan dari segi lafaz, walaupun kisahnya adalah kisah yang sama. Jadi maknanya Syekh Abdullah Al-Ghumari ketika mendatangkan lafaz hadis yang dalam kitab Tamamul Minnah ini, beliau ambil daripada riwayat yang lain. Namun kisah ini juga turut ditulis ataupun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Warawa At-Tabarani bi isnadin rijaluhu thiqatun an Abi Shaybah Al-Harawi qala kana Mu'adz radhiyallahu anhu yamshi wa ma'ahu rajul farafa'a hajaran min at-tariq. Bahasa Arab ni kalau kita baca sikit je jadi beza makna. Tadi saya sebut farafa'a hajaran, dipanjang sikit bunyi tu. Dia sebut farafa'a, dia akan beri maksud ada dua orang. Tapi yang betulnya farafa'a hajaran farafa'a hajaran min at-tariq, bukan dibaca panjang pada huruf ain itu. Tadi saya terbaca farafa'a hajaran menyebabkan dia akan mengubah makna. Mat saja dengan sebab berubah, ada panjang pendek saja menyebabkan kadang-kadang makna boleh berubah. Okey, seterusnya farafa'a hajaran min at-tariq faqal ma hadha qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man rafa'a hajaran min at-tariq kutibat lahu hasanah wa man kanat lahu hasanah dakhala al-jannah. Dalam kisah ini Al-Imam At-Tabarani radhiyallahu taala anhu dengan sanad beliau yang mana para perawinya adalah siqat. Rawinya bukan rawi yang ada yang lemah ingatan, tak, semuanya kuat-kuat belaka dari sudut ingatan, dari segi kepribadian. Hadis ni hadis yang kuat. Beliau telah meriwayatkan daripada Abu Shaybah Al-Harawi, beliau telah berkata, Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu satu ketika dahulu telah berjalan bersama dengan seorang lelaki. Cuma tak disebutkan siapakah lelaki tersebut. Adakah beliau Abu Shaybah Al-Harawi atau orang lain, wallahu taala a'lam wa a'lam. Lalu Sayyidina Mu'adz ibn Jabal telah mengangkat satu batu yang berada di jalan. Maksudnya ketika beliau berjalan dengan lelaki tersebut, ada satu batu yang menyusahkan orang. Kalau orang jalan mungkin orang boleh terpijak, mungkin orang boleh tak perasan, atau batu itu mungkin menghalang, menyebabkan kuda sewaktu berjalan jadi sakit dan sebagainya. Lalu Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu telah mengangkat batu tersebut daripada jalan. Faqal ma hadza. Lalu lelaki yang melihat Sayyidina Mu'adz mengangkat batu itu lalu dilemparkan daripada jalan itu, tanya kepada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, apakah ini? Maksudnya, kenapa kamu lakukan perbuatan ini? Qal, lalu Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man rafa'a hajaran min at-tariq kutibat lahu hasanah wa man kanat lahu hasanah dakhala al-jannah. Kata Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah mengangkat satu batu daripada jalan, ditulis baginya satu kebaikan. Barang siapa yang memiliki satu kebaikan, dia telah pun masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengangkat satu batu itu satu kebaikan. Satu kebaikan yang dilakukan menyebabkan pelakunya akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi sebelum ni kita dengar kisah ada kayu yang mengganggu di jalan. Kali ini ada pula hadis khusus yang menceritakan kelebihan orang yang menghilangkan batu yang mengganggu di jalan. Maknanya ini semua adalah contoh-contoh yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Contoh-contoh bagi benda-benda yang menyusahkan orang ramai di jalan. Maknanya tak semestinya, nanti kita akan tengok huraian Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam perkara ini. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, kita dapat belajar satu sikap yang baik yang dilakukan oleh orang yang bersama dengan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal.
beliau melihat Sayyidina Muaz buang batu. Jadi bukan kita secara peribadi kita akan tahu ini sebab apa buang. Ialah supaya orang lain tak susah. Tahu dah jawapan tu. Namun beliau tanya juga, mana tahu ada benda lain. Mana tahu ada benda lain. Sebab itu kita bila bersama dengan orang soleh, bersama dengan orang alim, bila kita lihat satu benda yang beliau lakukan, jangan malu untuk bertanya. Sebab itu sebahagian ulama kata ada dua orang yang dia tidak akan kenyang selama-lamanya. Dia sentiasa tidak akan kenyang. Pertama, talibu ilmin, orang yang mencari ilmu. Dia nak lagi dia tak akan kenyang. Dan yang kedua adalah talibu dunia, orang yang mencari dunia, dia juga tidak akan kenyang. Dia nak lagi, tak akan puas-puas. Bila dia akan berhenti? Apabila mulut dia sudah disumbatkan dengan tanah sewaktu dia dikuburkan oleh orang ramai. Bila masuk kubur barulah dia sedar bahawa apa yang dia lakukan, dunia tidak memberikan sebarang manfaat kepada dirinya, melainkan kalau dia menggunakan dunia untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalau kita tengok orang yang bersama dengan Sayyidina Muaz tanya kepada Sayyidina Muaz, kenapa kamu lakukan perkara tersebut? Lalu Sayyidina Muaz menyatakan kepada beliau hadis Nabi SAW. Maksudnya secara adatnya kalau beliau tak tanya soalan itu, maksudnya Sayyidina Muaz mungkin tidak akan terfikir untuk meriwayatkan hadis yang beliau telah dengar daripada baginda Nabi SAW. Maksudnya Sayyidina Muaz mengamalkan hadis Nabi. Itu Alhamdulillah satu sikap baik. Sayyidina Muaz pernah dengar satu hadis, beliau telah menemui pula praktikalnya pada alam realiti. Beliau telah melaksanakan hadis tersebut. Tabi'in tadi ataupun orang yang bersama dengan Sayyidina Muaz tadi melihat perbuatan baik, beliau tidak merugikan diri beliau dan orang ramai. Beliau tanya, kenapa kamu lakukan perkara ini wahai Sayyidina Muaz? Lalu dengan sebab soalan itu, berkatnya Sayyidina Muaz teringat untuk meriwayatkan hadis yang berbunyi, man rafa'a hajaran minat tariq kutibat lahu hasanah wa man kanat lahu hasanah dakhalal jannah. Main berkat tanya soalan itu, akhirnya kita pun dapat mendengar hadis ini pada hari ini yang berbunyi, Nabi bersabda, barang siapa yang telah mengangkat satu ketul batu daripada jalan, dituliskan baginya satu kebaikan. Barang siapa yang sudah dituliskan satu kebaikan buat dirinya, dia telah pun masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang ini orang yang telah memberikan keringanan dan memberikan kesenangan kepada orang-orang Islam. Suatu orang Islam berada di jalan, orang ini akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kata beliau, wa mislu hadza an yunahha 'anil tariq warakun maktubun fihi ayatun qur'aniyatun aw hadithun nabawiyyun aw ismu min asma'illahi ta'ala fa inna wujudahu fi tariqi yu'zil muslimin wa yu'arriduhum li ismin kabir fa raf'uhu min at-tariq wa ib'aduhu ila makanin la yudasu fihi wa la yuhan yujibu duhulal jannati aydan. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari setelah beliau mendatangkan hadis-hadis ini, beliau sebut di antara dan selain contoh perkara-perkara ini yang hendaklah dibuang daripada jalan, hendaklah dikesampingkan daripada jalan, adalah selain daripada yang kita faham benda yang menyusahkan orang sewaktu di jalan apa dia. Kita faham benda-benda contoh macam najis, contoh macam katakan ada bangkai yang bau busuk oleh orang nak jalan pun jadi susah, atau kita fikir mungkin ada duri, mungkin ada paku. Itu yang mungkin kita fikir. Syekh Abdullah mendatangkan kepada kita benda yang jarang kita fikir. Kata beliau, antara benda yang tidak menyenangkan hati seseorang yang sedang berada di jalan, yang apabila orang jumpa orang itu kena hilangkan daripada jalan, adalah sebarang tulisan, sebarang kertas yang tertulis padanya ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi SAW, ataupun tertulis padanya nama Allah, satu nama daripada nama-nama Allah Azza wa Jal. Maka ini juga satu benda yang tidak menyenangkan hati orang Islam. Bukan orang Islam tak senang dengan kertas itu, tetapi keberadaan kertas itu di jalan, yang orang jalan mungkin orang pijak, itu menyebabkan orang Islam jadi tak suka. Maka kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kewujudan kertas yang tertulis padanya nama Allah, yang tertulis nama padanya benda-benda yang mulia ini, akan menyebabkan, akan menyakitkan hati orang Islam, menyebabkan orang Islam jadi sedih. Lalu bahkan benda ini akan menyebabkan orang Islam terdedah kepada dosa yang besar, bukan dosa yang kecil. Mungkin ada orang yang
biol begitu, tak ada fikir. Dia tengok ada kertas tu nama Allah, dia kata tak ada benda lah. Dia pun berjalan, mungkin dia pijak nama Allah, dia pijak kertas itu, dia langkah kertas itu. Dia mungkin dia tak niat nak menghina mungkin, tetapi dia tak terfikir bahawa itu boleh menyebabkan dosa. Mungkin dia pijak, mungkin dia rasa alah tak ada benda kot, tak dosa kot. Jadi benda ini memberikan satu benda yang sangat-sangat menakutkan. Bahkan kalau orang itu dia niat untuk dia lakukan perkara tersebut, dia nampak ada kertas tertulis nama Allah, ada ayat Quran, contoh ada muka surat ayat Quran yang terkoyak yang berada di jalan, dia pun pijak nama Allah ataupun pijak ayat Quran tersebut dengan niat ini menghina, wali'azubillah min zalik, maka dia sudah terdedah kepada riddah, dia sudah terdedah kepada murtad daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma adakah dia memang jatuh murtad atau tidak, itu bukan tugas kita, itu tugas qadi, tugas undang-undang. Kerana mungkin dia lakukan perkara itu kerana dia jahil, mungkin dia tak tahu, mungkin ketika itu dia sedang sakit, mungkin ketika itu ada masalah, dia tak perasan. Cuma perbuatan itu boleh mengundang bahaya yang besar. Bahkan mungkin ada orang yang dia melakukan perkara tersebut dengan niat untuk menghina agama Allah, maka dia telah melakukan perbuatan yang sangat-sangat bahaya kerana boleh membawa kepada kemurtadan, wali'azubillah min zalik. Maka apabila ada kertas-kertas begitu, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, bila diangkat kertas tersebut daripada jalan dan dijauhkan kertas itu daripada tempat yang mungkin diletakkan ke tempat yang orang tak akan pijak, kita ambil kertas tu, kita letak di tempat yang selamat supaya kertas itu tidak lagi dipijak dan tidak akan lagi dihina, sama ada sengaja atau tidak, maka ia juga akan menyebabkan orang yang orang yang menghilangkan kertas-kertas tersebut daripada berada di atas jalan, orang itu juga, pelaku ini juga akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, akan masuk juga ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad kana Bishrul Hafi Az-Zahid Al-Ma'ruf yamshi marratan fi ba'di turuki Baghdad fara'a waraqatan mulqatan fi tariq fiha ismun min asma'illahi ta'ala fa'akhadhaha washtara bidirhamin kana ma'ahu tiba fadamakhaha bihi wa wada'aha fi makanin amin fasami'a fi manamihi hatifan yaqulu lah tayyabta ismi la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Syekh Abdullah Al-Ghumari menutup kisah ini, menutup perbuatan baik ini dengan mendatangkan satu kisah yang dilakukan oleh seorang wali Allah besar yang bernama Bishr Al-Hafi. Sayyidina Bishr yang tidak berkasut, Al-Hafi maksudnya yang tidak berkasut. Mungkin waktu kita sudah terlalu sempit. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang saya ingin menceritakan sedikit tentang kisah Sayyidina Bishrul Hafi yang jarang-jarang kita dengar. Walaupun cuma sekarang ni macam dah tak sempat. InsyaAllah kita akan sebut pada minggu hadapan. Cuma kisahnya Sayyidina Bishrul Hafi ini, beliau merupakan seorang yang zuhud, yang sangat dikenali. Satu hari beliau telah berjalan di satu jalan di Baghdad, di salah satu jalan di Baghdad beliau jalan. Lalu beliau telah melihat satu kertas yang telah dibuang di jalan. Di kertas itu tertulis nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nama Allah yang tertulis di kertas tersebut. Lalu beliau telah mengambil kertas tersebut dan beliau telah membeli satu dirham. Ketika kebetulan pula masa tu beliau ada satu dirham. Satu dirham maknanya lebih kurang dalam RM30. Satu dirham lebih kurang dalam RM30 duit kita kalau tak silapnya sekarang ni. Satu dirham perak kalau lebih kurang RM30, RM40 begitulah. Jadi beliau, kebetulannya di poket beliau ada satu dirham. Beliau telah membeli minyak wangi dengan harga satu dirham. Lalu beliau telah mewangikan kertas yang dibuang di jalan tadi, yang tertulis padanya nama Allah. Beliau ambil minyak wangi itu, beliau wangikan kertas tersebut. Lalu beliau letakkan kertas itu di tempat yang selamat. Kemudian satu malam beliau telah bermimpi. Beliau telah mendengar dalam mimpinya ada orang telah menyebut kepada beliau, tayyab tasmi la utayyiban nasmaka fid dunya wal akhirah. Kamu telah pun mewangikan namaku. Dalam mimpi itu beliau telah dengar satu suara, yang mana suara itu adalah orang kata suara yang menunjukkan bahawa Allah Taala ingin berfirman kepada Sayyidina Bishr Al-Hafi. Kata suara itu, tayyab tasmi, kamu telah mewangikan namaku, la utayyiban nasmaka fid dunya wal akhirah, la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Saya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar akan mewangikan namamu
di dunia dan juga di akhirat. Subhanallah. Jadi kita tengok Sayyidina Bishr al-Hafi, beliau juga pernah melakukan satu perbuatan, iaitu beliau melihat ada kertas yang tertulis nama Allah dibuang di jalan, beliau ambil kertas itu, beliau wangikan kertas itu. Tak ada pun dalil suruh kita wangikan kertas yang tertulis nama Allah. Tapi beliau lakukan itu atas rasa cinta kepada Allah. Lalu beliau beli satu minyak wangi. Tak ada dalam hadis Nabi minta kita, kau jumpa kertas di jalan, ambil kertas tu, beli minyak wangi, lepas tu comor minyak wangi di kertas tu. Tak ada. Namun beliau lakukan kerana benda itu tidak ada larangan daripada Nabi. Tidak pula Nabi pernah larang, jangan wangikan mana-mana kertas yang tertulis nama Allah dengan minyak wangi. Tak ada. Bila tak ada, maknanya perbuatan itu adalah perbuatan yang asalnya tak ada masalah. Dan beliau lakukan pula kerana Allah, lalu mendapat pahala. Asalnya tak ada pahala, tapi beliau lakukan kerana Allah SWT. Semua benda yang asal tidak berpahala dibuat kerana Allah akan menyebabkan pelakunya mendapat pahala. Lalu dalam mimpi itu beliau telah mendengar satu suara berkata, kamu telah memuliakan namaku, iaitu memuliakan nama Allah, telah mewangikan nama Allah, nescaya aku akan mewangikan namamu di dunia dan di akhirat. Dan ini berlaku sampai ke hari ini. Walaupun beliau meninggal dunia tahun 200 yang lebih, tahun 200 Hijriah. Tahun 200 bila beliau meninggal dunia? Sayyidina Bishr al-Hafi meninggal dunia sekejap beliau meninggal dunia pada tahun 200 beliau meninggal dunia pada tahun 227 Hijriah. Lama Maksudnya sezaman, lebih kurang dekat-dekat zaman Al-Imam. Bahkan beliau lahir pada tahun yang sama, tahun lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Antara guru Sayyidina Bishr al-Hafi ni sini adalah Al-Imam Malik. Jadi beliau meninggal dunia dah lama dah, maksudnya zaman-zaman Imam Syafi'i dulu. Namun wangi nama beliau sampai ke hari ini. Kita akan terus mendengar orang menceritakan ada wali Allah yang bernama Bishr al-Hafi. Rupa-rupanya ianya kerana berkat beliau mewangikan nama Allah yang tertulis di jalan satu ketika dahulu. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan sambung lagi kisah tentang Bishr al-Hafi, dan kita akan sambung lagi tentang perbuatan-perbuatan yang seterusnya yang menyebabkan pelakunya masuk ke syurga Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai kita pelakuan yang kedua, tindakan yang kedua yang menyebabkan orang itu masuk ke syurga Allah. Maka kerja rumahnya tuan-tuan, dalam masa seminggu ni, kerja rumah dia, kalau tuan-tuan pergi ke kedai, sambil-sambil berjalan ke kedai atau naik motor pergi kedai, mata tu perhati di jalan tu, apa benda yang boleh menyebabkan orang jadi susah. Ada paku ke, ada benda yang tak elok ke. Jadi kita buang benda itu daripada jalan dengan niat untuk mencari keridaan Allah. Itu kerja rumah kita dalam tempoh seminggu ni. Kalau kita jumpa, alhamdulillah. Tak jumpa, maknanya kerja rumah itu belum diselesaikan. Kita kena buat dalam hidup kita walau sekali, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga Allah Taala memanjangkan usia kita untuk kita terus dapat mendengar kemanisan bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saja daripada saya. Saya mohon maaf hari ini kita lewat juga habis tadi. Dan saya ucap terima kasih kepada semua yang telah mendengar huraian saya, yang mungkin ada kesilapan-kesilapan dalam ucapan, saya mohon kemaafan. Terima kasih kepada semua. Moga-moga kita menjadi ummah yang begitu mencintai Rasulullah. Lalu biasan cinta ini moga-moga akan terkena kepada orang lain. Lalu orang lain juga mencintai Allah, mencintai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih. Saudara Luqman Al-Hakim Osman tanya bila nak datang Gombak? Gombak Setia. Saya dah tak duduk di Gombak Setia. Saya sekarang ni tinggal di Bukit Beruntung, Bukit Beruntung, Rawang. Nak pergi Gombak macam mana? Kita kan PKP kan. Kita kan PKP Selangor. Sekarang ni dalam PKP, lanjut lagi. Harap-harapnya Allah Taala memberikan keselamatan kepada kita semua, yang kita dan ahli keluarga kita, dan memberikan keselamatan seluruh penduduk Malaysia dan kepada seluruh kaum muslimin dan juga seluruh manusia yang berada di atas muka bumi ini daripada wabak penyakit ini, insya-Allah. Moga-moga sedikit yang kita lakukan ini Allah Taala redha, lalu Allah selamatkan kita dan selamatkan semua yang bersama kita dan semua yang menyayangi kita, semua yang sayang kepada Nabi alaihi wasallam. Moga-moga semua kita dan semua orang, sama dia beriman ataupun tidak, moga-moga semuanya selamat dengan rahman Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua. Saya ucap terima kasih kepada semua, kepada Tuan Abu Bakar, kepada Puan Siti Rahmah, kepada Tuan Luqman Al-Hakim, kepada Puan Masyitah, Mat Aruf,
Tuan Muzakir Zakaria, kepada Syarifah Fatimah bin Yahya, kepada saudara Apih alias, kepada semua kita semua, kepada Puan Syuhada Ahmad Yusof, kepada Ustaz Rasul Zaman Ramli, ni kawan saya rasa ini, kepada Syatir Al-Amin, kepada Ustaz Muhdi, kepada semua yang bersama-sama kita, semoga semuanya diberkati Allah. Ucap terima kasih kepada semua yang bersama dengan majlis ini, moga-moga diberkati Allah. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita menyebut salawat kepada baginda Rasul alaihi salatu wasalam yang menggetarkan hati kita sebenarnya pada bulan Rabiul Awal ini, pada bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam majlis kita menceritakan bicara mulia yang menggerakkan hati kita untuk taat kepada Allah dan Rasul ini. Moga-moga salawat ini membersihkan hati kita daripada terjebak dalam kemurkaan Allah, menyebabkan hati kita bersih, lalu kita layak untuk menjadi kekasih Nabi alaihi salatu wasallam dan layak untuk berdamping dengan Nabi di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق watawasau bis sabr. Jazakumullahu khaira. Terima kasih kepada para pecinta Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita akan terus bersama dengan kasih Nabi, bersama dengan Nabi, dapat direzekikan Allah melihat Nabi di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Terima kasih semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khaira.